Maka masuk surga. Hak beri syafaat nombor satu siapa dia? Iaitu para nabi. Rasul-rasul masing-masing beri kepada umat dia. Kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beri syafaat kepada semua umat sekali. Tu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua syuhada. Nombor dua yang beri semua syuhada, semua ulama. Nombor dua yang boleh beri syafaat iaitu alim ulama. Semua syuhada. Nombor tiga orang mati syahid. Dia boleh beri syafaat. Tolong kita pada hari kiamat. Nabi kata siapa membesarkan makhluk aku mensyafaat padanya pada hari kiamat. Dengan syarat kena turutlah segala yang dia buat. Maka dia beri syafaat insya-Allah. Disebut lagi. Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Nabi kata man anfaqa dirhaman, siapa-siapa menafkahkan satu dirham RM1 saja fi maulidi pada berbuat malu aku, faka'annama anfaqa, maka sesungguhnya seolah-olah dia menafkahkan jabalan min zahabin, gunung daripada emas pada perang sabilillah. Ini dalam kitab ni sebut siap mengenai kelebihan kita sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita selawat, ada yang kita belarak, ada yang buat sepanduk. Nampak lagi? Ada semula lemu. Ni pondok sik esok. Tak tulah berapa ribu kan, tak tulah. Apalah. Seluruh kita buat belaka. Sebab apa? Nak lahirkan rasa serenuk kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi Nabi tak ada lah. Bila Nabi tak ada, tinggal kita. Harap nak pergi ke Madinah no, nak pergi duit banyak apa anuar tak apa lah. Bukan anuar PM, anuar ni. Dia boleh pergi dah setahun 3 kali pun apa kita ni. Komen-komen pun boleh lagi ziarah. Apa lagi? Sikit-sikit pun boleh agak lagi ziarah kepada kubur Nabi. Kita tengok tak jumpa Nabi pun jumpa kubur dia, tak apalah. Macam kita ni macam mana? Maka kita sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak royak kata bahawa kita ni suka kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, saya tak buat ceramah dia, baca kitab itu sutir-sutir gitu. Jadi orang yang mula-mula buat maulud siapa dia? Zaman Nabi tak buat. Zaman sahabat tak buat. Yang buat ialah seorang raja. Nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id. Seorang raja di kota Baghdad. Dia bawa terbit 300,000 dinar duit. Bukan duit Malaysia, duit Malaysia down lah ni. Dinar ni duit mahal. Ni duit dinar. 300,000 dinar tiap-tiap tahun raja tu. Seorang sultan di Baghdad nama dia Al-Malik Muzaffar Abu Sa'id. Dia waktu terbit 300,000 dinar. Dia semelih pula tiap-tiap tahun 5,000 ekor kambing. Jangan tanya pula kambing bukan janapari. Kambing kampung. Alah kita oyak kambing lah. Jangan betul sangat umur pun. Dan dia semelih 10,000 ekor ayam. Nampak lagu tu. Dan dia 100 ekor kuda. Dan juga 100,000 mangkuk dia buat. Mangkuk untuk jamu orang. Sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita tengok setengah-setengah tempat macam Indonesia apa tu. Ulama, tok-tok guru pondok buat sebab apa? Tengok orang dulu buat. Tu dia panggil kehebatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni banding Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Banding di sini bukan maksud nak berjatuh naik, nak wayak kata derajat Nabi Muhammad ni tinggi. Antaranya Sayyidina Umar kata, Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Allah Musa, seorang rasul Nabi Musa ni, beri mukjizat tongkat dia. Asal tongkat ni kerja nak hamak kambing dia. Yang diberi oleh Nabi Allah Syuaib, pak mertua dia. Tapi Allah Ta'ala jadikan akan kayu tongkat tadi mukjizat.
Sampaikan Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat dia boleh belah laut dari negeri Mesir, boleh litah sampai ke Palestin. Tu hebat Nabi Musa. Wa iz faraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Sadaqallahu alazim. Dan ingatlah ketika mana kami belah laut, Allah kata. Allah perintah Nabi Musa bila mana Fir'aun dengan tentera dia hambat Nabi Musa sampai di tepi laut. Nak pergi kok nak belakang ni tentera Fir'aun. Kalau paling mati bukan seorang dua tentera. Dengan pedang, tombak semua cukup. Balik depan ni laut. Bila mari dekat saja Allah perintah Nabi Musa pukul laut. Suruh godang atas laut. Nabi Musa tangan di tongkat dia pun godang laut. Jadi lorong. Jadi jalan. Kalau tengok cerita Pirates of Caribbean, Jack Sparrow. Tengoklah. Dia buat cerita kena. Jack Sparrow lawan dengan lanung di patak lok tu. Kapal lok tahniah. Jadi gitu. Supaya cermin. Ni tengok orang putih dia ambil situ. Kisah Nabi Musa. Dia curi ambil situ. Tapi dia buat cerita tentu lah. Cerita lanung Jack Sparrow tu. Tengok Allah hebatnya walaupun hanya filem, tapi hak sebenar lebatlah. Nabi Musa katok laut jadi 12 jalan. Sebab apa? Sebab kaum Nabi Musa 12 puak. Lorong ni jalan satu puak, lorong ni satu puak, 12 lorong. Tu hebat Nabi Allah Musa dengan tongkat dia pukul laut, laut terbelah. Riwayat sebut kuda yang dinaik oleh Fir'aun tu kuda jantan. Dia sampai tepi laut, dia tengok-tengok nak pergi tahu, mati dia pergi. Allah perintah malaikat Jibril naik kuda betina. Turun di tengah laut. Kuda jantan tengok betina dia tak kira dah. Mati tak mati punya pesan. Ni orang jantan boleh mati dengan orang betina ni. Padahal itu mati gini. Main betina punya pasal turun sana. Dia pun masuk lah. Allah perintah malaikat Jibril terbang naik. Bila sampai tentera Firaun semua dalam laut dah, Allah perintah Jibril terbang. Malaikat Jibril maka tenggelamlah. Sebab tu nak ayat kata jahanam orang jantan sabit orang betina. Sebab itulah lautan api sanggup kerenang tu dia tu. Kalau kita ni lasit lemak buah bidara sayang selasih saya lurukkan. Buang mak, buang saudara kerana kekasih aku turutkan. Apa je tu lah tu. Kekasih punya pasal mak saudara semua tinggal habis. Tak dengar lah. Nampak lagi. Ni kisah ni menatang pun tahu dengan betina ni. Dia hambat masuk. Maka kisah tu tenggelamlah Firaun. Dan ingatlah ketika mana kami belah laut, Allah kata. Dan kami selamatkan kamu, yakni Nabi Musa dengan kaum Yahudi. Dan kami tenggelamkan Firaun bersama dengan tenteranya. Nak hajar apa kita ini? Kalau ketua yang kita ikut bukan nak tenggelam ketua saja, dia tenggelam sekali pengikut. Tu Allah ayat Al-Quran. Firaun tenggelam, adakah tentera tak tenggelam? Tenggelam sekali. Sebab tu kalau ketua ni buat jahat, kita turut betul tak betul, dengan kita terjun sekali. Tenggelamlah Firaun dengan tentera dia. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksikan sendiri peristiwa Allah Ta'ala selamatkan kaum Yahudi. Allah cerita kisah ni kepada Yahudi di Madinah. Ingat tu nenek kalian kamu pun kami yang tolong, Allah tolong. Kaum Yahudi yang ada di Madinah, Allah turun kepada Nabi suruh cerita puak-puak tu. Ini sebab dah kisah dia. Kisah tu. Maka kata Umar Al-Khattab. Saya ni tak nak ceramah macam dulu 50 hal lah. Anu aja yang nak kira. Tekad pelan-pelan lah. Orang tua ni dia berhati-hati di jalan raya. Dia tak macam orang muda. Kalau saya 24, 25 duduk janggut hitam ni janggut putih habis dah. Taruh lagi dah. Semak tu ada lagi lah. Semak tu ada situ juga. Semak tak bimbang, tak hilang. Maka kata Umar, dia kata, apalah nak banding dengan Rasulullah. Kalau Allah beri Nabi Musa ni tongkat mukjizat dia belah laut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan di atas langit. Kalau Nabi Musa ni dia godang atas bumi ni laut. Tapi mukjizat Allah beri Nabi Muhammad ni lagi hebat. Tu dia kata Nabi Muhammad yang terpilih.
Paling hebat sekali Nabi Muhammad. Dia belah bulan di atas langit. Kisah berlaku ketika tu ada raja seorang. Nama dia Raja Habib bin Malik. Mari dari negeri Syam bawa dengan tentera dia. 2,000 orang lebih. Mari sampai dia nak cari seorang laki-laki yang mengaku jadi rasul. Dia mau sebut nama Muhammad. Dia pun terbit mari. Bila terbit mari kota Mekah, Nabi Muhammad ni, Aisyah kata, ya Rasulullah, raja ni bukan senang. Tapi Nabi Muhammad orang yang berani. Sebab sifat Rasul berani. Tak ada takut. Kalaulah Rasul bersifat penakut, kita pun jadi penakut habis. Nampak lagi. Kalaulah Rasul bersifat penakut, Islam tak sampai kita. Penakut tak ada pada Rasul. Sifat berani Rasul. Keluarlah Nabi Muhammad. Orang kafir Abu Sufyan, termasuk Abu Jahal, Umayyah semua. Hak penentang Nabi ni pakat serenuk lah. Dia mau lawan Nabi, orang tak sokong. Dia mau pakai sultan raja pula. Ni penyakit dia ni. Lagi. Dia kata siap, raja ni mari, Muhammad memang mesti kena punya. Ada harapan supaya raja tu boleh buat Nabi. Kena pancung dah hari ni. Pakat duk sorok syok. Berjumpa raja sekali dia mau tahulah. Maka Raja Habib bin Malik ni raja yang adil dia. Dia bukan dengar cerita daripada Abu Sufyan, Abu Lahab kata Nabi Muhammad jahat. Dia nak tengok sendiri. Aku nak jumpa Muhammad sendiri. Dia tak tanya kepada pemuka-pemuka keras ni. Ni dia pemerintah yang baik. Kau dengar dia ni, Muhammad jahat, Muhammad tukar sihir, Muhammad ni pecah belah masyarakat. Hak tu lah dia cerita kepada raja. Tapi raja ni raja adil betul. Raja Habib bin Malik daripada negeri Syam. Sampai saja dia pun tanya, "Hei Muhammad, adakah kamu laki-laki yang mengaku sebagai Nabi lagi Rasul?" Nabi kata, "Ya, aku Nabi lagi Rasul." Raja tu kata, "Tiap-tiap bagi Nabi Rasul ini, dia ada mukjizat, iaitu perkara yang mencari adat kebiasaan. Nabi Allah soleh, ada mukjizat dia, iaitu unta keluar daripada celah batu. Nabi Isa ada mukjizat dia, kelebihan dia boleh bercakap waktu kecil lagi. Dia boleh melegakan penyakit sopak. Dan Nabi Rasul semua ada mukjizat-mukjizat. Jadi aku nak tunjuk membukti Rasul sungguh, tunjuk mukjizat wahai Muhammad, aku akan percaya." Nabi kata, "Apa syaratnya?" "Wahai tuanku, kalaulah aku tunjuk mukjizat, adakah tuanku mengaku aku sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan?" "Ya, aku janji." Ini sultan yang baik. Wahai Muhammad, dia kata, sekarang ni waktu tengah hari, lebih kurang pukul 10-11 gitulah. Jangan duk tanya betul lah. Tengah hari lah, matahari duk atas tu. Raja tu kata, "Wahai Muhammad, membawa turun akan matahari tu, dan membawa naik akan bulan, membelah bulan pula. Bulan tu turun mengakumu sebagai Rasul, baru aku mengaku." Kalau agak kita nak buat kena no. Kalau membetul sungguh buat kena. Aku dok kata dah belalang, kau jangan lawan, kau nak lawan juga. Kita lari malah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertuhankan Allah. Malaikat Jibril kata, "Hei Muhammad, sila buat, Allah izin." Ni orang kafir nak tengok ni. Orang kafir tersiap, Muhammad hari ni kena dengan raja ni. Maka Nabi isyarat dengan tangan dia. Matahari pun segera. Naik bulan purnama. Nabi Muhammad belah dengan tangan dia bulan. Bulan terbelah dua. Sampai kali kaji orang akasawan lah. Orang panggil tak lama akasawan tu. Kaji sungguh sampai lo ni. Memang ada kesan. Kita duk motong tengah tu jenuh pening. Motong-motong gelap tu. Matahari tu. Naik bulan purnama. Nabi belah bulan. Bulan tu turun, masuk dalam celah baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik di atas kepala Nabi Muhammad. Orang kafir tengok tu. Bulan ni macam membenarkan engkau, hai Muhammad. Rugilah engkau yang mendustakan engkau, yang membangkang engkau, yang tak percaya engkau. Tengok bulan turun kempen. Kita hari ni kita kempen bulan.
Bertukar no. Hak ni bulan turun keping terus. Allahu akbar. Tak letih dah sangat lah. Bulan turun keping. Ini kita bulan banyak tapi tak keping kita. Kita kena keping dia, letih lah. Jangan nak ambil kira lah melawak ya tu. Bulan hak betul tu turun keping supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja tu kata, "Hei Muhammad, ada satu perkara lagi. Apa yang sedang dalam hatiku ni?" Maka jawab Nabi, "Hei raja, engkau sedang berduka cita kerana di rumahmu di Syam ada anak kamu perempuan yang badannya lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta. Hari ini dia telah sembuh." Tu negeri Syam tu Nabi tak bisa berjumpa, tapi malaikat Jibril mari tunjuk. Dia jawab terus apa yang dalam hatimu. Anwar, apalah hati saya ni? Tak tahu deh. Tak tahu deh. Tapi Nabi Muhammad boleh jawab. Tu dia panggil. Maka raja tadi pun mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Masuk Islam raja tu dengan pengikut dia. Sedangkan orang kafir hak tengok dia kata apa? "Haza sihrum mubin." Ini sihir Muhammad yang paling hebat sungguh. Tak masuk Islam juga, dia kerah pedah. Sebab tu dia dua jenis manusia. Satu manusia bila jumpa kebenaran, dia terima kebenaran sebab dia nak cari kebenaran. Ada satu manusia ni, dia bukan nak kebenaran, dia nak beri kebenaran tu ikut dia. Maka tunjuklah ayat Quran kan, membacalah hadis Nabi, meroyaklah mukjizat, tetap dia kata tak betul. Jangan kita heran pada hari ini. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru cerita hukum hakam, Quran hadis, dia belok posisi segini sebab dia bukan nak cari kebenaran. Tapi orang nak cari kebenaran macam raja tadi, terus dia terimalah. Itulah bukti sungguh Nabi Muhammad mengaku dia. Orang musyrik Mekah ni, kepala-kepala musyrik Mekah tak mengaku sampai sudah Nabi Muhammad, walau dengan persaksian putih mata. Jangan heran kita hari ni, kita kerja dakwah tuan-tuan. Kalau hidayah Allah tak campak, duk keng gitulah. Mapuh terkekeng gitulah. Sama dah. Ini kita boleh ambil kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awalu ma khalaqallah, awal-awal perkara yang dijadi Allah, nuri nur aku, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak lagi. Jadi Allah mula-mula barang yang Allah buat ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala letakkan di belakang. Belakang apa dah? Nabi Allah Adam alaihi salam. Lagi. Kemudian Nabi Adam minta lagi supaya letak di telunjuk pula Nabi Adam alaihi salam. Tu dia panggil nur Muhammad. Kita terima sudahlah. Hidup fikir kaki apa butung tu. Tangan macam mana. Kita beriman sudah. Ada benda yang Allah kita beri tunjuk kita. Ada benda kita beriman sudah. Bila nur Muhammad tadi turun daripada tiap-tiap anak Adam, anak Nabi Adam, turun pada Nabi Allah Syed, turun pada Nabi Nuh, turun terus sampai ke dahi Abdullah Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Abdullah ni segak lawa cantik. Orang tengok nak. Dia masuk kota Mekah saja, anak dara pakat tengok dia. Minat sebab muka dia ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke negeri Syam meniaga. Abdullah Pak Nabi Muhammad, ayah dia, mari seorang perempuan nama Fatimah Syam, anak kepada seorang padri. Tahan Abdullah, dia dah baca syiar dah, akan mari daripada Mekah. Puak kabilah-kabilah sekalian, orang sekalian akan menjadi ibu, menjadi bapa kepada Nabi akhir zaman. Jadi Fatimah Syam ni nak jadi ibu pada Nabi akhir zaman. Dia baca dalam kitab dia. Dia ni anak padri. Dia pun tengok-tengok ada sungguh kabilah dari Mekah. Muka pula jumpa dengan Abdullah. Dia pun jumpa Abdullah, tahan Abdullah, hajak Abdullah menikah. Wahai Abdullah, aku nak suruhmu, aku nak menikah denganmu. Kalau kita anu agak-agak jadi kena. Seminggu tidur tak lena. Dia hajak suruh, hajak kahwin. Marilah kita menikah, dia kata. Lagi. Abdullah ni sebagai anak ni, dia kata, wahai Fatimah,
Aku tak boleh beri keputusan dulu. Kena klik tanya pak aku Abdul Muttalib, chair Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok anak laki-laki. Walaupun kalau dia menikah tak kisah. Tapi nak tanya ayah juga. Nak royak kata apa? Nak mengandung benih tu, hak bawa benih pun orang yang berakhlak dengan ibu bapa. Keliklah dia ke Mekah. Sampai di Mekah. Maka pak dia Abdul Muttalib kata, wahai Abdullah, aku dah ada calon dah nama Aminah. Perempuan keturunan yang baik. Anak kepada Abdul Wahab, kawan aku. Abdullah kata apa? Terima saja. Saya ikut ayah lah. Ayah kata hak tu lah. Menikahlah dengan Aminah. Pak Abdullah, Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah kalau kita kan ini, nanti dah lupa ada seorang gini. Fatimah Syam ni bukan macam muka kita kot ni. Orang lawa cantik. Bukan macam orang Bali, orang kuling. Tak boleh. Fatimah Syam ni orang Arab lawa Yaman tu. Putih melepak. Kalau tengok seminggu duk ingat lagi. Kalau ni tengok sak hilang habis. Tapi dia klik tanya pak dia dulu. Tengok. Sampailah maka berkahwinlah Abdullah dengan Aminah mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab sebut lagi. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Iaitu kelebihan Nabi Allah Isa, dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa ni dia boleh pergi ke kubur, panggil orang mati bakit klik. Dia boleh bakit klik. Mukjizat Allah beri dia. Dia membangkitkan anak Nabi Allah Nuh. Sam bin Nuh. Nuh mati upah 1000 tahun lah. Dia pergi ke kubur, panggil Sam bin Nuh bakit. Rambut panjang, kuku panjang. Tanya tengok dekat 5000 tahun dah mati. Apa 1000 tahun dah mati tu. Tapi apa yang dia rasa adalah sakit sakratul maut, dia kata. Sakit sakratul maut dia rasa lagi. Walaupun mati beribu tahun dah. Apa dia? Iaitulah Sam tu. Dia bangkit gitu. Boleh panggil Nabi Allah Isa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalah nak dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar. Kalau Allah Ta'ala beri kelebihan mukjizat pada Nabi Isa, hidupkan orang mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia hidup kambing, daging kambing yang dibakar. Dalam perang Khaybar ni, Nabi dengan tentera dia serang tentera Yahudi. Kalah kepung tentera Yahudi, kalah. Yahudi ni kalah, menyerah diri habis. Ada yang kena pancung, ada yang jadi tawanan. Dalam ramai-ramai tu ada seorang betina, perempuan Yahudi. Dia bakar seekor kambing, dia cocok racun. Jangan tanyalah racun apa, rondak ke basta 15. Tak itulah racun. Kamu tanya pula racun rumpai ke racun pokok kayu. Jangan tanya sampai tengah tu. Royak kata racun lah. Racun nak bunuh orang. Dia beri. Kambing bakar sekop, beri. Ahli kitab kita boleh makan. Ahli kitab dulu. Maka boleh makan sembelihan dia. Dia sembelih, dia bakar panggang, hadiah ke Nabi Muhammad. Nabi pun terimalah hadiah. Orang kalah perang ni takkan nak jadi lawan kau. Tak saka sampai tengah tu. Nak royak kata Yahudi ni, laki-laki dan perempuan dia memusuhi Islam. Walaupun kalah dah tu, berani tak berani, cocok racun lagi supaya nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerja Yahudi. Dia mau akan cari jalan juga. Ingat kisah Sultan Nuruddin Zangki. Sebelum Sultan Salahuddin Ayyubi, Sultan Nuruddin Mahmud Al-Zangki. Duduk dalam Syria tu. Dia tidur malam Sultan ni. Ini raja yang hebat, dia mau tahajud. Mimpi Nabi sampai 3 kali. Dia tidur malam Sultan Mahmud Zangki ni. Tidur-tidur mari Nabi Muhammad. Nabi kata, tolong lepaskan aku dari 3 orang ni. Tunjuk muka sekor-sekor. Hai. Dalam mimpi dia Sultan Nuruddin Zangki. Nak ayat Yahudi ni bukan sakat agama Islam dia lawan. Mayat Nabi Muhammad pun dia mau nak bunuh. Nak make kalau boleh. Benci dengan kita ni.
Tu setelah mari zaman baru ni. Jadi Sultan Naruddin Zangki ni bakit-bakit dia kata mimpi apa ni? Tidur pula. Tidurlah mimpi pula. Nabi sebut lagi, tolong lepaskan aku daripada 3 orang ni. Ada muka 3 orang. Tunjuk muka seka-seka dalam mimpi dia. Dia tidur kali ketiga mimpi juga. Dia panggil mufti dia. Macam mana ni mufti? Dia mufti beranilah, bukan mufti macam kita gini. Kalau kat ni tak bunyi posnya, tak bunyi kata apa. Nampak tak? Mufti dulu ni dia ikut dengan sultan. Penasihat sultan. Bak agama jaga sungguh. Dia pun tanya mufti dia. Apa dia? Dia kata kena? Aku mimpilah, dia kata. Sultan Naruddin Zangki ni. Dia kata, yalah aku mimpi muka 3 orang ni, 3 orang ni. Mufti tu kata, jom tuanku. Kita bergerak pergi ke Madinah. Naik kuda pergi Madinah. Jumpa dengan Gubernur Madinah. Gubernur Madinah dia. Maka dia pun panggil lah semua Gubernur Madinah tu. Khalifah kata, aku nak beri barang makan. Panggil semua terbit di Madinah. Pakak terbit habis. Sultan tengok muka. Nampak lagi. Dia pun berilah makanan, beri makanan. Habis orang Madinah. Dia tanya Gubernur, ada lagi? Ada lagi? Yang tinggal, yang tak panggil? Ya, ada ya Khalifah. Iaitu 3 orang laki-laki dari Morocco. Demo ni orang yang suka bersedekah. Demo ni pagi-pagi pergi perkuburan Baqi'. Selalu menziarahi kubur Nabi. Selalu tolong orang makan. Sultan ni kata buatlah. Sultan Nasruddin ni. Dia pun panggil 3 orang. Mari 3 orang tadi tengok-tengok memang muka demo ni 3 orang dalam mimpi dia. Ni Sultan Naruddin Zangki dulu, ni Sultan Mahmud. Sebelum Salahuddin tu Sultan Mahmud Zangki dulu. Perintih dia. Dia tengok muka 3 orang ni. Tapi dia mau relax lah. Tanya dari mana? Kami ni adalah orang yang mari buat umrah. Pakaian umrah semualah. Pagi kami ziarah kubur. Lepas tu pergi perkuburan Baqi'. Di mana tempat kamu? Sultan sebut tadi. Maka Sultan Naruddin pun gilah. Tunjuk satu tempat. Dia mau tunjuk dalam rumah dia. Satu basah dia mau duduk tu. Tak jauh daripada kubur Nabi. Cari tengok tak ada tempat apa. Dengan izin Allah Ta'ala tersepak satu tika. Tengok-tengok ada lubang. Ada lubang. Kamu siapa tanya? Kami orang Yahudi. Apa lagi? Kami ni cari jalan nak ambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak ayat tu. Sebab dia nak korek tu. Tiap-tiap pagi kami korek, kami akan pergi perkuburan Baqi', buang tanah. Apa lagi? Sebab tu dia mau ni kerja korek. Buat bilik satu ni dengan kubur tak jauh. Nak korek, nak curi jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tapi nak waya Allah beri kelebihan pada Sultan Naruddin ni, dia boleh tangkap 3 orang tadi, pancung kepala. Ni nah. Lepas pada itulah Sultan Naruddin ni buat kubur Nabi dia bubuh besi semua. Nak waya kata orang kafir ni Nabi hidup pun dia benci, Nabi mati pun dia benci. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ni selamat, tuan-tuan. Sebab tu jangan duk bimbing orang kafir ya. Walau dia berlaku molek, jaga-jaga dia ada niat buruk atas kita. Sama lagi. Habis dah. Tu dia kata. Nabi Allah Isa tadi. Kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi seekor kambing. Kambing tu cocok racun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pun ambil kambing, hajak para sahabat makan. Sahabat pun cobek, termasuk Abu Bakar Siddiq, cobek makan. Nabi pun satu cobek makan. Bila nak masuk dalam mulut daging kambing, berkata, ya Rasulullah, luahkan aku ada racun. Nabi luah daging tadi, maka rebahlah beberapa orang sahabat. Sehingga riwayat sebut, racun tu kesan dia membawa kepada kematian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan ayat kata Yahudi ni musuh sungguh dengan kita. Maka mengandunglah apa dia? Aminah. Bila menikah mengandunglah. Turunlah benih Abdullah pak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setengah kata iaitu malam Jumaat bulan Rejab. Mula-mula mengandung tu. Mula-mula sampai turun benih mengandung tu iaitu malam Jumaat bulan Rejab. Sebab tu malam Jumaat jangan pergi rumah kawan lama-lama sangat. Ni sembang tak habis modal ni. Kawan tu buat isyarat macam tak reti juga. Hak ini rumah orang ni, bengong ni. Ni satu penyakit juga ni. Pergi rumah orang ni kena reti lah. Jangan sampai tuan rumah buka sila. Saat dia buka sila kiri, saat buka sila kanan. Tak apa, kelik-kelik juga. Teruklah macam tu dah. Kena reti nak. Kena faham. Dia isyarat macam tu. Tuan rumah nampak kekang 3-4 kali tu. Dia suruh kelik lah tu. Ni modal seman tuan rumah tak nak layan lah. Cerita pula masalah dia. Masalah dia. Kawan tu pun masalah banyak. Dia nak melenggak rumah orang. Tak kira ni. Jangan lama sangat pergi rumah orang. Nampak lagi kisah sudah. Lama di sini maksud dia tengok keadaan. Kalau kita pergi berkelah, tak kisahlah. Memang dia ajak pergi. Nampak lagi? Ni kita ada ajak pergi rumah dia. Pergi pula tak kena waktu pula. Setengah tu pergi semang kawan baru menikah 3 hari. Semang rumah kawan tu pukul 11 habis. Mana boleh, kena reti lah. Mungkin klik lah. Pelang lari habis kawan tu. Dia tulis jadual siap lah. Kita kacau dia. Tak kena lah. Setengah kata malam Jumaat bulan Rejab. Setengah kata iaitu mula mengandung Nabi. Iaitulah malam Senin. Pada hari Senin. Sebab Isnin ni banyak bersangkut dengan Nabi SAW. Hari jadi pesuruh pun, Nabi dilantik jadi rasul pun hari Isnin. Nabi Isra' Mi'raj hari Isnin. Nabi masuk Madinah hari Isnin. Nabi wafat hari Isnin. Nabi hijrah ke Madinah pun hari Isnin. Jadi kebanyakan kita pegang iaitu benih mula turun iaitu hari Isnin. Faham tuan-tuan? Sebab tu Isnin. Tapi ada kata yang setengah tu hari Jumaat. Disebut lagi oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar kata Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Nuh ni apa dia? Umur yang sangat panjang. 950 tahun. Setengah ulama kata bila lepas banjir 6 bulan tu, Allah tambah lagi umur dia 250. 1000 tahun lebih. Panjanglah umur. Tapi Allah beri pengikut dia berapa orang saja. 80 orang yang sepasang. Ya. Dan hak binatang sepasang. Gajah sepasang, rimau sepasang, kuda sepasang. Macam tu ya. Duduk tak kapal pula selama 6 bulan. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Singgah dia berhenti di mana? Di atas bukit Judi. Kau tak sebut dekat Rusia tu. Dia dalam ais tu. Dalam kawasan tak lagi. Situ. Singgah di situ. Termasuk yang tumpang kapal Nabi Allah Nuh adalah Iblis. Iblis pun tumpang kapal Nabi Nuh juga. Tenggelam habis. Dia tak tahu nak lari mana. Naik kapal Nabi Nuh. Allah Ta'ala beri hebatnya Nabi Nuh. Tapi pengikut dia 80 orang. Ya. Dakwah siang malam. Falam yazid du'ai illa firara. Maka tidak bertambah pun keimanan mereka ni. Melainkan pakat lari. Lagi dia hajak lagi lari. Lagi hajak lagi lari. Yang ikut dia 80 orang. Yang sedihnya anak dia sendiri Kan'an. Tenggelam dalam banjir juga. Anak rakyat kata apa? Anak kita sendiri tak boleh jaga. Lawak macam mana? Hidayah milik Allah Ta'ala bukan milik Nabi. Tapi apa nak banding dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala beri kepada dia apa dia? Umur 63 tahun. Dakwah di kota Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Umat dia sampai hari ni duk bertambah. Dia mati dah, umat bertambah lagi. Nabi lain mati habis cerita. Lagi. Jadi pecah belah habis, jadi tak tu pecah habis lah. Lagi. Mati Nabi habis dah. Nabi Muhammad, Nabi mati, umat dia hari-hari bertambah. Dengan tinggal mukjizat Quran saja. Quran yang kita tengok. Nabi Muhammad tak bisa jumpa. Cuma dengar dari Quran saja. Dari tok-tok guru saja. Tok guru tak bisa tengok. Dia pun ambil di Quran juga. Tapi pengikut dia umat Nabi Muhammad akan bertambah sampai hari kiamat. Itu hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kelebihan memahami bahasa binatang. Termasuk jin Ifrit. Jin Ifrit tu.
Jin Iprit ni riwayat kata duk buat bangunan tu, Nabi Musa Nabi Sulaiman duk tengok. Iprit ni kerja sungguh. Nabi Musa pegang tukak duk gitu. Dia tak tu Nabi Musa mati dah. Bila mana tu Nabi Sulaiman? Bila mana tahu Nabi Sulaiman mati? Bila tengok tungkat Nabi Allah Sulaiman ni makan oleh nanai, dia panggil. Barulah dia mahu tu Nabi Sulaiman matilah. Tu nak kata hebat Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman. Dia faham bahasa semut sekalipun. Semut pun dia tahu. Bahasa semut nak masuk lubang dia. Dia suruh tentera dia berhenti sat. Takut terpijak semut. Sebab dia dengar akan cakapan ketua semut. Masuk kamu dalam lubang kamu. Tentera Sulaiman sudah marilah. Takut terpijak. Nabi Sulaiman dengar berhenti sat. Nak rakyat kata apa ni? Ihsannya Nabi Sulaiman ni. Walaupun semut dia kira. Nampak lagi? Beri masuk lubang habis lu. Baru kita lalu. Itu hebat. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bukan sakat menatang hidup. Batang kurma Nabi belah cakap. Satu hari ni Nabi lalu tempat satu masjid. Masjid Nabi ya. Masjid Nabi ni dengan batang kurma gitu ya. Tiba-tiba dengar orang duk teriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembang tengok-tengok ada sebatang batang kurma. Batang kurma buruk. Nabi cakap, wahai batang kurma, sebab apa kamu menangis? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dicadang oleh demo nak buang dah. Nak ganti hak baru dah. Sedangkan, hai Rasulullah, kamu ni tiap-tiap kali bercakap, duk mengajar umat ni, selalu pijak atas aku. Mimbar Nabi cara tu batang kurma berdiri gitu Jadi bila mana cadang nak tukar, dia kata, aku lagi tak bolehlah tangguhmu. Kalau boleh aku nak bersamamu sampai bila-bila. Sampai mati. Ni batang kurma bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kisah. Seorang badui. Badui ni dia mari jumpa Rasulullah. Dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, adakah kamu Nabi Rasul? Nabi kata ya. Dia kata, mana bukti dia? Dia pikul seekor bewak. Bewak dak tu, hak lidah macam lembu tu. Dia pikul bewak. Orang badui ni makan bewak. Nabi kata, letak bewakmu tu dulu. Dia pun letak bewak dia. Bewak dia hakik kepala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Beri salam kepada Nabi. Dan bewak tu mengucap masuk Islam. Dia tengok-tengok bewak tu. Bewak masuk Islam dulu pada dia. Baru tuan masuk Islam. Tu hebat Nabi Muhammad. Ada satu kisah badui lagi. Dia tanya bukti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hei badui, mugi kepada pokok kurma buruk tu. Pokok kurma mati tu. Royak kata Muhammad kirim salam. Panggil dia mari sini. Dia pun pergi kepada pokok kurma. Wahai kurma. Pokok kurma. Nabi Muhammad kirim salam. Dia panggil pergi kamu. Dia pun mari langsunglah pokok kurma tu. Tercabut akar, berjalan mari keru, pecah bukit. Pecah tanah. Terus beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Begitu juga kisah Nabi dengan seekor kejang. Badui ni dia tahan kejang. Orang panggil tan ciding. Kau belakang pun baling dia panggil ciding. Datang perakak tu. Anu orang tak tulis mu mikilam ke. Lah bukit ya. Dia pakai tarik bow gini. Kena kaki. Jadi ada seekor ibu kejang ni kena ni. Kebetulan Rasulullah lalu. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, apa lagi? Tolong lepaskan aku sebab anak aku tak habis susu lagi. Ibu kejang ni baru duduk menyusu anak. Tapi anak tinggal di rumah lah. Tinggal tempat dia lah. Dia kebetulan kena ciding. Rasulullah pergi buka ciding tadi. Lepas. Klik dulu. Sehari aku mari lain dia lah. Maka kejang tu pun klik. Susu anak. Dia mari klik. Mari badui tu tengok tu dia. Badui itu ambil kejang tadi hadiah ke Nabi. Nabi kata, aku bebaskan kamu. Dia bebas kejang tu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi layak tak kita tuan-tuan lawan dia? Tak boleh. Lawan hukum dia, hukum hakam dia, undang-undang yang dia buat terbit, hadis-hadis dia tak boleh lawan. Tak mau buat duk diam. Jangan lawan. Ini cabar tu. Ustaz-ustaz cakap bab hukum hakam, dia kata pula ustaz-ustaz duk pandai hukum orang syurga neraka. Ustaz-ustaz tok guru tak pernah hukum dolah timah masuk syurga neraka dak. Ustaz-ustaz royak apa yang dijanji oleh Nabi.
Kalau mu tak tutup aurat masuk neraka, bukan kita kata, Nabi kata. Sebab Nabi suruh ustaz-ustaz royak. Pesan gitu. Sampaikan oleh kamu walau satu ayat. Maka turunlah kamu, turun royak benar hak. Bak neraka, bak syurga. Benar serenok, benar tak serenok royak belaka. Benar gembira royak bak syurga. Benar neraka, benar yang menakutkan syurga. Ancaman royak. Kita pun royak. Tiba kita klik belakang. Kadang-kadang kata klik pula ke ustaz-ustaz, tutup guru. Tu deki dah tu. Badan kami cantik dah pula dah. Demo pakai ketak-ketak. Buat TikTok. Lepas tu ustaz-ustaz tegur. Kata pula kat ustaz tu, deki dah tu. Pula dah. Nak deki pula bapak apa? Aku perhatikan sungguh. Pelik sungguh manusia lo ni. Nak deki pun bukan pedah pun. Bukan nyebeh pun. Kadang-kadang makcik-makcik tua lah. Usaha pakai ketak-ketak. Duk jadi gitu. Lebih kena penyakit nama tu. Kena sawang ke apa tu. Kita tegar kan. Dia mula kata lah. Ustaz pandai duk hukum orang masuk surga neraka. Ustaz bukan royak hukum orang masuk surga neraka. Itu dipanggil janjian. Bila membuat maksiat, ada siap janjian neraka. Janji Allah Ta'ala tak tipu tuan-tuan. Tak try mati tengoklah. Tu hadap tu buku Taurat tu. Hak lawan cabar tu. Tengok tu dia panggil kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad ni, Nabi Sulaiman faham bahasa binatang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi dia juga faham termasuklah binatang, termasuklah pokok kayu kurma sekalipun. Mengandunglah Nabi Aminah, mak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mengandung bulan pertama, perut 1 bulan lah. Mari dalam mimpi dia, iaitu Nabi Allah Adam. Mimpi Aminah tu. Mari kata, wahai Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Kita ini mimpi tak? Mimpi Syahrukh. Bini mengandung, pasang TV kita kelinga. Lepas tu tak? Bini duk tengok Hindustan. Tidur malam mimpi Hindustan. Tapi mak Aminah ni mengandung bulan pertama, dia mimpi Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam ni jatuh di kampung Serindik. Setengah kata Sri Lanka tu. Sri Lanka, Colombo. Apa dia lagi? Dan juga setengah kata pula, riwayat sebut, Siti Hawa jatuh di mana? Jatuh di Jeddah, Jadun, kampung nenek tua. Jadi demo dua ni bertemu tak? Bertemu di Padang Arafah, Padang perkenalan. Macam mana bercakap? Malaikat Jibril ambil suara Hawa, bawa pergi ke Nabi Adam. Ambil suara Nabi Adam, bawa ke Siti Hawa. Jadi teknologi angkasa ni bukan zaman kita ni tuan-tuan. Kita berasa moden dah. Ada Lenovo, ada Samsung. Entah apa lagi no? DG tak tulis, aku tak tulis. Ini hak baru ni. Oh, canggih tak ada dah lah. Lawak lagi. Padahal Nabi Adam lagi canggih pada kita. Kita ni kadang-kadang is not reachable. Tu yang paling kecil sekali. Is not reachable. Cakap orang putih kita. Kita nak telefon orang, apa lagi? Dia terubik orang putih cakap. Kadang-kadang orang betina. Lah. Is your number is not reachable. Dengar dia. Tu cara canggih kita. Nabi Adam alaihissalam Sri Lanka dengan Mekah. Terang cakap. Last sekali bertemu di Padang Arafah. Padang perkenalan. Jadi setengah ulama tu guru kata, kalau mana-mana orang yang berat jodoh, nampak lagi umur sampai 50 tak boleh menikah lagi. Kari kawan ni putus. Pergi kawan ni pak mentua tak suka. Pergi kawan ni pula pak mentua mak mentua nak cari kerja doktor baru nak. Nampak lagi kita kerja gerak ya. Pergi lagi minta tak boleh-boleh. Dia suruh pergi pada Arafah. Kalau pergi Mekah lah, buat ziarah luar berhenti situ, tak ada tangan di situ. Maklum palung hak nak menikah dua. Bini nak cengeng sangat, pergi situ. Baca panjang sikit. Dengan berkat pertemuan, tempat pertemuan bapa segala manusia, iaitu Siti Hawa dengan Nabi Adam, kita akik tangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbul doa. Situ ni. Mari Nabi Adam kata, ya Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Bulan nombor 1. Mari perut bulan 2 Nabi Allah Idris. Seorang Nabi dia. Lagi Rasul dia. Apa Nabi Idris ni? Dia ni boleh. Dia berkawan dengan malaikat Israel. Malaikat maut. Kita jangan nak cari pasal. Sama okay. Yang dah ajak berkawan ni. Takut malaikat Israel. Malaikat penjabut nyawa.
Pernah diterang berjumpa dengan malaikat Israel ni, Nabi Idris ni. Dia pun bercakap dengan Nabi Idris. Nabi Idris minta, "Hai Israel, minta pada Allah cuba cabut nyawa aku." Tapi bubuh klik. Kira tu. Nabi Idris berkira dengan Allah, Allah izin. Apa? Jibril kira. Kira beri sungguh. Maka Jibril kata apa? Malaikat Israel kata, "Aku cabut yang paling lembut sekali." Kawan dia. Cabut paling slow lah. Cabut buh klik. Tanya macam mana? Tak ada dah sakit, duk lasar lagi. Tu dia. Tu tara Nabi Idris kawan dengan malaikat Israel. Yang kita tak berkawan langsung ni macam mana agak-agak. Ni. Riwayat sebutlah kitab Matan Juharah kata, malaikat Israel, malaikat maut ziarah kita 300 kali sehari. Tiap-tiap kita ni. Sehari-hari 300 kali. Cuma kita tak jumpa dia. Atas kereta boleh jadi. Alamak, belakang rumah kita duk mari tengok kita tidur, dia mari. 300 kali sehari. Setengah riwayat kata 600 kali. Malaikat Israel mari cek kita. Sebab tu tak ada siapa boleh tangguh dah umur. Kalau cukup time dia, tak mari. Di zaman Nabi Allah Sulaiman, mari seorang laki-laki jumpa Nabi Sulaiman. Waktu tu malaikat Israel Allah izin boleh nampak dia. Tuhan nak mati tu, nampak malaikat Israel mari. Kau duk tunggu. Tapi tak sampai time lagi dah. Dia tak cakap banyak, dia pun jumpa Nabi Allah Sulaiman. Dia kata, "Ya Nabi Allah Sulaiman, bawakan aku terbang ke negeri Sin. Negeri Sin, negeri Cina." Dia pun naiklah hamparan Nabi Sulaiman tu. Laki-laki tadi, sebab nak lari malaikat Israel, terbang sampai negeri Cina. Sampai di sana, malaikat Israel duduk sana. Dia kata, "Memang time mu mati di Cina." Mati di Cina. Sebab tu tak boleh lari dengan malaikat Israel. Nampak lagi? Tak boleh lari tuan-tuan. Nabi Idris alaihissalam. Dia mari katakan, "Wahai Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman." Nabi Idris ni pernah tes tengok neraka. Pernah masuk surga. Tapi tak diizin Allah. Allah suruh keluar. Allah letak dia di langit keempat. Dekat matahari ni. Langit keempat, Nabi Allah Idris. Mana peristiwa ni tahu? Ketika mana Nabi Muhammad Mi'raj. Nabi jumpa di langit keempat. Tu kisah dia. Nabi Allah Idris. Dan masuk bulan ketiga perut mengandung. Apa dia tu? Marilah Nabi Allah Nuh. Seorang Nabi ni yang umur panjang tadi ni. Dia pun kata gitu juga. "Wahai Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman." Mari bulan keempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi yang lawan dengan seorang raja nama Namrud. Namrud ni seorang raja yang zalim mengaku Tuhan. Dia buat satu bangunan tinggi. Dia nak panah Tuhan Ibrahim. Dia arah rakyat dia lah. Rakyat dia besar-besar. Buat bangunan paling tinggi kali. Menara. Jadi dia pun bawa panah. Naik-naik dia panah naik ke langit lah. Dia kata Allah tak langit. Dia panah tu Allah perintah burung terbang. Jadi burung tu kena panah dia. Bila kena panah ada darah lah. Turun tengok. Dia kata Tuhan matilah. Tuhan Ibrahim. Nampak lagi. Dia pun sombong. Dia lah raja. Maka takat Nabi Ibrahim. Bakar Nabi Ibrahim. Bila dibakar Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril ini perintah oleh Allah. Tanam pokok bunga. Dalam api tu. Api duk menyala tu. Tanam pokok bunga. Tu dah ya. Sinilah kita dapat mengaji hukum adat tu. Pada adatnya api ni mustahil nak hidup pokok bunga. Pada akal boleh tak? Kalau Allah izin boleh. Beri kerusi pula duk satu. Dengan makan roti pun sedap lagi. Api duk terbakar itu tak menyala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tu kisah. Mari Nabi Ibrahim mengenai bulan keempat. Dan bulan yang nombor 5. Ini nombor Rasul kita perkisahan. Ceramah dia macam lain. Dia tubik habis. Ceramah dia tubik PRM negeri habis. Tu ceramah dia panggil. Saya ayat pengkisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Dan mari dalam bulan yang kelima Nabi Allah Ismail. Riwayat sebut, Tok Guru sebut kata Nabi Ismail ni satu hari dia menikah. Bila dia menikah tu Nabi Ibrahim mari rumah dia. Tapi bini dia tak kenal. Tak kenal Nabi Ibrahim. Mari-mari Nabi Ismail tak ada rumah. Dia pun tanyalah, "Wahai perempuan." Dia tanya pakcik cari siapa? Cari Ismail.
Lepas tu bila bertanya macam mana kehidupan kamu wahai perempuan. Dia kata teruk. Dia kira terbaik dakwah dia ya. Makan pun tak apa tentu. Dia bunyilah orang betina. Apa lagi? Tak ada kapek apa rumah orang lain nah. Rumah orang lain gelang tangan banyak ni. Rumah aku tak ada apa satu ni. Apa lagi? Orang betina dia merayu ha. Ada lagi tu. Ada belunguk orang betina. Ada lagi dia merayu ha kau orang. Tak kira laki tak laki dia tibih macam zaman dulu rayu ha ni. Dia merayu ha dalam Facebook tu ni. Dia ada masalah dengan laki dia oyak. Laki dia mati pucuk, dia oyak dalam Facebook. Gila apa tu orang betina ni? Ku peplek. Oyak. Ni. Keluarga dia belah mana jadi semua oyak. Oyak kau orang buat nama. Jadi perempuan ni dia oyak merayu ha ke Nabi Ibrahim. Orang lain boleh pakai macam lah hebat serenok. Dia pun tak boleh. Nabi Ibrahim ni kira dakwah dia ya. Last kali Nabi Ismail ni. Jadi Nabi Ibrahim pun, aku nak kelik dah mai. Jadi aku nak pesan kamu, royak ke Ismail, anak tangga ni ganti baru. Nabi Ibrahim pun klik. Maka klik Nabi Ibrahim, klik Nabi Ismail. Abang ada orang mari tadi. Orang tua sekian-sekian. Dia pesan apa kamu? Dia pesan suruh ganti anak tangga ni. Itulah bapa aku Ibrahim, dia kata. Nabi Allah Ibrahim. Dia pesan suruh aku gantimu, yakni ceraimu. Sebab mu orang yang perempuan yang kufur nikmat Allah. Menjadi isteri pada Nabi ni nikmat besar lah. Nampak lagi? Tiba-tiba duk tak bersyukur, duk bersungut. Aku ceraimu. Dia cerai. Cerai akan bini dia. Menikah hak lain pula. Hak lain, hak tu sungguh. Hak nombor 2 tu bagus. Lepas menikah tu lah, mari pula hak dia tu syukur nikmat. Alhamdulillah lah dapat hidup macam ni. Kita bukan nak hidup kekal di dunia ni. Nabi Ibrahim kata mau pesan kat Mak hikat pergi molek-molek anak tangga ni. Nampak lagi? Makna dia hantar apa Nabi Ismail? Dia suruh jaga mu molek-molek. Sebab mu bini yang syukur nikmat. Sebab tu jangan duk perak tu laki beli gelang mah terus-terus sangat. Tambah dengan beras pun mahal ni. Nampak lagi? Ni umur nak dengan gelang mah, gelang kaki, gelang telinga, gelang kok ni mapuh lah. Nak cari duit mana? Nak bayar kereta lesen, mati terkakang gitu. Boleh makan, minum pun mujur dah. Dia tak katok kita, godang kita pun Alhamdulillah lah. Sebab tu jadi laki ni, apa yang kita makan, bini kita makan. Jangan kita makan sedap di kedai. Dia makan di rumah telur goreng ya, buh toyu. Mapuh ha. Boleh gitu. Kalau dia makan ikan bilis, kita makan ikan bilis. Kalau dia makan daging, kita makan daging. Sampai ulama fiqh kata, seorang bini ni, seorang laki ni paling kurang kena beri salin juga baju bini dia. Setahun 2 kali. Ni duit kedeku baik. Tak salin dah. Salin harap apa mertua beri lah. Teruk lah. Tak salin baju. Ada tu lelaki dia boleh. Tak boleh lah. Dia kira rokok dia cukup. Makar dia cukup. Hak tu jangan. Hak masa tu pun teruk. Hak jenis mengeh cara mengeh. Dia kira beli bokeh dia ya. Bokeh pun sampai 500. Yuran anak tak boleh bayar dah. Sungguh. Sarut sampai tu. Bini sampai teriak. Nampak macam mana. Beras di rumah tak cukup. Dia janji nak beli upah. Dia minat gitu. Kena tengok juga. Nampak lagi? Kita jadi laki ni. Tu tengoklah. Antara pesanan daripada Nabi Allah Ibrahim. Perempuan yang syukur nikmat. Dengan syarat laki-laki yang bersyukur lah. Macam Nabi Ismail tu. Gitu. Mari bulan 6 dalam tidurnya Nabi Musa. Mari. Macam tu lah juga. Dan mari dalam bulan yang ke-7. Nabi Allah Daud. Seorang Nabi yang bila baca kitab Zabur. Burung pun berhenti. Sedapnya suara dia. Sedap suara Nabi dia. Nabi Daud ni. Bila kita boleh dengar suara dia. Kalau diizin Allah masuk surga. Kita boleh dengar akan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi Idris akan Nabi Musa baca Taurat. Nabi Daud baca Zabur. Nabi Isa baca Injil. Sedap kita dengar sendiri. Kalau izin Allah masuk surga insya-Allah. Duduklah surga esok kita dengar. Kita dengar Ismail Hashim. Juara musabaqah baca Quran pun sedap. Tambah pula Nabi Muhammad baca Quran macam mana sedapnya. Itu nikmat telinga kita di dalam surga esok. Mudah-mudahan boleh gitu. Dan mari pada bulan 68, pukul 8 lah. Iaitulah dalam tidurnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kata gitu juga, wahai Aminah, kamu mengandung Nabi akhir zaman. Dan bulan ke-9 mari Nabi Isa alaihi salam. Jadi 9 bulan ni, tiap-tiap bulan mimpi Rasul-Rasul. Ini mak Nabi Muhammad Aminah ni.
Cuba tanya bini kita mimpi entah apa. Tanya bini kita selama duduk mengandung lah. Mimpi tetap lama. Maka mengandunglah Nabi Aminah ni 9 bulan. 9 bulan perut dia. Bila dia cukup 9 bulan dah pada tahun gajah. Bila tahun gajah tu? Tahun Abrahah serang kota Mekah. Seorang raja dari Yaman, dia tengok Mekah ni maju sebab ada Kaabah tu. Orang mari berniaga situ banyak. Dia pun nak serang, nak ambil Kaabah tu buat di negeri Yaman. Dia bawa tentera bergajah. Abdul Muttalib orang kata ketua di kota Mekah waktu tu. Dia kata kena kami serah akan urusan rumah ni kepada Tuhan dia, yakni Allah. Dia mau pakai naik bukit tengok. Maka tentera bergajah. Gajah yang diketuai nama gajah tu Mahmud. Saya ingat lagi. Tu yang kata gajah ni nama Mahmud. Ketua gajah dia. Ketua gajah tentera Abrahah tu kalau tanya nama ketua dia, nama Mahmud. Allah hantar akan burung-burung tarmihim bihijaratin min sijji tu. Melontar akan mereka itu, ya burung-burung tadi tu. Burung tadi lontar akan batu-batu api daripada neraka Sijil atas kepala gajah, termasuk tentera Abrahah, mati habis. Nak wayak kata apa? Kaabah jangan duk tebang, duk serang, tak tahu. Kita manusia ni tak boleh tahan, Allah ada. Termasuk Allah tengok kisah alam tarokai tu. Tu surah Al-Fil, tu surah gajah tu. Masa zaman itulah lahirnya Nabi Muhammad, dia panggil tahun gajah. Aminah berasa nak beranak lah. Allah hantar mari burung berwarna hijau. Main kot tingkap nak hibur hati Aminah sebab perut dia cukup 9 bulan lah. Hari Isnin, sebelum subuh, burung berwarna hijau penuh keliling. Dia suruh orang gaji dia turut Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa? Mak pada Abdul Rahman bin Auf, tok bidan Nabi Muhammad. Kalau orang tanya siapa nama tok bidan Nabi Muhammad, nama dia Ummu Syifa. Duduk di ujung kampung. Sementara nak mari tu, Allah hantarkan dalam kitab ni sebut, Allah hantar bawa turun, iaitu Asiyah. Siapa dia Asiyah? Iaitulah mak Nabi Allah Isa. Asiyah adalah isteri kepada Fir'aun. Fir'aun ni bila dia nak tidur lah, Allah tungkar dengan syaitan. Dia tidur dengan syaitan. Asiyah tak pernah disentuh oleh Fir'aun. Walau dia bini Fir'aun, tapi dia Islam, mengikut agama Nabi Musa. Tu Asiyah ni. Asiyah yang ambil Nabi Musa dia dalam tempat hanyut sungai ni tu lah. Asiyah tu lah. Sebab tu Asiyah duk tahan tu. Lalu sekali Nabi Musa menjatuhkan akan kerajaan Fir'aun. Ni tuan-tuan. Tu. Asiyah pun turun nak sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun seorang lagi Maryam. Apa dia Maryam? Siapa dia tu? Mak Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan 3 orang bidadari daripada syurga turun nak sambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 orang bidadari ini menjadi isteri Nabi dalam syurga. Nampaklah, inilah kitab sebut. Saya bacalah kitab. Nampaklah, dalam kitab ni ada tuan-tuan. Cuma saya dah ingat sajalah. Main duk baca lama lah. Terus sekali bacalah kitab ni. Benda ni kita nak mengaji, pegang tu. Nabi Muhammad ni manusia. Tapi dia manusia yang ada kelebihan sebab dia rasul. Jangan duk bayar supaya kita, beranak supaya kita ambil tak dia. Dia Nabi. Nampak lagi. Dia bukan macam tu. Orang-orang hebat-hebat tu. Maka bila cukup time dia, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tu? Sebelum subuh tuan-tuan. Lahir Nabi Muhammad. Bila lahir Nabi Muhammad, orang gitu. Siapa dia? Iaitulah pak menakan Nabi. Nama dia Abu Lahab tu. Tabat yada Abi Lahab wa ta'ab tu. Abu Lahab tu. Wa imra'atuhu, dan isteri dia. Isteri dia ni Ummu Jamil nama. Sebab tu kalau ada nama jangan buh nama Ummu Jamil. Ibu cantik. Ratu cantik. Abu Lahab ni menikah dengan ratu cantik. Melawa semua. Tapi kerja dia jahat. Nabi nak pergi dakwah, dia jaga buang buh dahan-dahan kayu gating-gating. Nampak lagi. Jahatnya dia ni. Abu Lahab ni, waktu lahir Nabi ni, dia dengar khabar Nabi lahir, dia pun beri seorang daripada hamba dia, nama Suwaibah.
Hai Suhaibah, mugi jaga Aminah serta menyusu anak Aminah. Itu antara ibu susu Nabi, seorang nama Suhaibah. Nama lagi. Nama satu mak Nabi. Susu. Nama dua Suhaibah. Nama lagi. Nama tiga yang menyusu Nabi, iaitu 3 orang. 3 orang anak dara. Nama Atikah. 3 orang nama Atikah. Tu Nabi kata, Ana ibnu Awatik. Aku anak kepada Atikah. Anak dara tapi susu ada. Hak tamam satu jangan duk kira lah. Kalau ada hak kita ni anak dara ada susu tu something wrong, kena pergi check hospital. Itu untuk Nabi sajalah. Dia panggil khususiah, dia panggil irhas. Tanda-tanda kepada seorang nak jadi rasul akan berlaku perkara pelik sebelum jadi rasul. Dia panggil irhas. Jadi ibu susu dia 3 orang ni nama Atikah ni anak dara, tak pernah disentuh laki-laki, tapi ada susu. Sebab susu ni memberi kesan kepada orang tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sifat pemalu macam anak dara. Dia minum susu anak dara. Dia bersifat macam hamba. Apa lagi? Karena dia pernah minum susu hamba, Suhaibah. Dan seorang hamba daripada Abu Talib. Pak menakan seorang lagi beri juga hamba. Menyusu Nabi Muhammad. 10 orang semua ibu susu Nabi. Seorang lagi nama Ummul Furuh. Ni. Jadi berapa orang lah? 3, 4, 5, 6 orang lah. 6 orang lah. Seorang lagi nama Ummul Furuh. Lagi. Yang paling popular Halimatus Sa'diyah. Lagi. Halimatus Sa'diyah. Hak tu yang paling popular sekali lah. 3 orang, iaitu Atikah 3 orang, Siti Aminah mak Nabi, Suhaibah sendiri, hamba pada Abu Talib, dan juga Ummu Aiman. Ummu Aiman, mak menakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Ummu Aiman. Dia juga menyusu akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kata tu, bukan seorang lah, 10 orang yang menyusu. Akan nak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Tu dia kata Halimatus Sa'diyah, kelimanya yang ketujuhnya apa dia tu? Seorang perempuan bagi Hamzah, hamba kepada Hamzah. Hamzah pak menakan Nabi, dia ada hamba, hamba tu juga menyusu. Jadi berapa orang dah tu? Jadi 7 dah. Ada 8 dah. Seorang lagi ke-10-nya Khawlah. Nama seorang lain nama Khawlah. Khawlah ni juga ibu susu Nabi. Ke-9-nya Ummu Aiman. Seorang lagi nama 8 Ummul Furuh. Dan 3 orang tadi Atikah. Dan juga keempat perempuan bagi Hamzah. Dan seorang dari hamba bagi Abu Talib. Jadi berapa lah? Jadi 10 boleh? Dari 10 orang kan? Yang paling popular kita duk mengaji dulu, Halimatus Sa'diyah. Jadi susu-susu ni orang panggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu susu ni. Sebab dia kesan pada susu tu boleh membawa akan tingkah laku budak tu. Sebab tu terus sebut ada kisah orang lawan reh kuda. Lawan reh kuda ni, tiba-tiba ada seekor kuda nak menang dah. Dalam nak menang tu, dia tengok lupa. Dia pergi berhenti berguling dalam lupa. Min seluk. Kuda lain ni menang lah, potong lah. Kalah kuda nombor 1 tadi. Awal tu dia yang deras sekali, laju. Tiba-tiba nampak lupa, dia berhenti berguling. Orang bet duit, apa pasal ni? Kuda nak menang ni. Jadi tuan kuda tu kata, kuda ni mak dia mati kecil. Jadi kami ambil susu kerbau jamu. Kerbau ni perangai dia berguling, berkubang. Apa lagi? Jadi dia gila jamu susu kerbau, perangai kuda tu macam perangai kerbau. Lari derah juga, tapi tak berguling tak boleh tinggal. Sebab tu dah Nabi suruh kita menyusu anak 2 tahun. Sebab boleh jadi manusia. Orang hari ni nyusu anak seminggu ya. Nak jaga badan takut tak seling. Mana? Panggil seling lah. Seling riba. Takut badan tak seling, dia pun belilah susu lemung jamu. Lepas tu anak jadi pelemu tak? Orangnya. Badan orang perangai pelemu. Tak jangan cakap. Orang gini jamu susu lemung.
Apa lagi? Tu bagi. Sebab tu dia suruh sunnah kita menyusu anak selama 2 tahun. Kalau lebih ni tak ada pahala lah. 2 tahun lebih. Dia suruh 2 tahun. Suruh menyusu anak. Bagi ibu-ibu semua. Tu dia panggil ibu suruh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia besar sehari seperti besar kanak-kanak yang lain 1 bulan. Sehari Nabi macam sebulan. Pada kita beranak, anak kita duduk sebulan. Okay. Besar tu Nabi baru sehari ya. Sebulan lah. Dia beza tu. Dia merangkak ia pada tak kala umurnya 2 bulan. 2 bulan merangkak lah. Kita merangkak berapa bulan? Siapa ada anak? 4 bulan ni. 4 bulan baru merangkak 3 bulan. Nabi Muhammad 2 bulan dia dah merangkak ia tak kala umurnya 2 bulan. Dan berdiri atas 2 kaki. Berdiri dah. Teteh tu. Tak kala sampai umurnya 3 bulan. 3 bulan berdiri dah. Kita 3 bulan duk balik paper ni. Mari. Yek. Seminggu tu duk cara cocok kuning. Tu dah luar. Cocok tapak kaki. Kuning. Aku pening. Sebulan tak serupa lagi dah. Ni Nabi Muhammad ni. Bila umur dia 3 bulan, dia boleh berdiri dah. Ada budak ni mas. Tak ada dia. Duk tidur situ. Boleh balik. Boleh gitu. Boleh menerak. Nak tarik dada tu pun dekat 5 bulan 6 bulan. Dan berpegang ia atas seumpama dinding. Jalan kot dinding. Apa dia tu? Berjalan sedikit-sedikit sampai umurnya 4 bulan. 4 bulan boleh jalan lah sikit. Belah kita kalau gitu sedap ni. Boleh beranak setengah 10 orang boleh. 4 bulan boleh jalan dah. Kita 4 bulan ingat hayat dada budak lagi pak. Nampak lagi. Dia gitu. Dan berjalan ia dengan kuat pada umur 5 bulan. 5 bulan berjalan derah dah. Kita 3 tahun. 2 tahun tu tak tahu pucuk lagi. Ni umur berapa ni? 7 tahun. Ni baru berapa bulan? Dan berlari pada umurnya 7 bulan. Tu dia. 7 bulan boleh lari dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni tuan-tuan. Dan dapat ia berkata-kata umurnya di 8 bulan. 8 bulan boleh cakap. Kita setengah boleh cakap lagi. Tak lagi ni. Setengah boleh cakap setengah tang gitu. Teng-tang tak tu pucuk lagi. 2 tahun pun tak turi telur pucuk lagi. Umur 8 bulan saja boleh cakap. Dan kuat tuturannya, derah cakap. Serta fasihnya. Cakap pasih. Umurnya 9 bulan cakap pasih dah. Kang dah 9 bulan ya. Kita 9 tahun, 19 tak terpucuk apa lagi. Nampak? Kadang-kadang tu hak 90 tahun kunut tak boleh baca lagi. Nabi Muhammad 9 bulan fasih bercakap. Kita 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh cakap. Cakap pasih. Nabi Muhammad bulan saja 9 bulan. Dan pada tak kala sampai umurnya 10 bulan, pandai ia melontar anak panah. 10 bulan dia tarik panah dah. Dia arak besar. 10 bulan boleh tarik panah dah. Tu kuat tu. Nampak tak? Tengok. Serta segala kanak. Dampak kala cukup umurnya 2 tahun. Habis tu. Tu dia panggil. Cukup 2 tahun tu. Dia ikut mak dia pergi nak ziarah kubur pak dia. Waktu kelik tu mati di satu tempat nama Abwa tu. Mak dia mati. Maka dia keliklah dengan apa? Maka dia keliklah ke Madinah. Tengok mak dia mati tanah di situ. Tengok lama-lama Allah nak hajar Nabi nak didik Nabi Muhammad ni. Macam mana? Nak hajar susah daripada awal. Nabi pernah rasa tak ada ibu bapa. Sebab tu Nabi sayang anak-anak yatim dia kisah. Nabi tak hina lebih kurang. Apa lagi? Nabi sayang. Nabi duduk pula dengan pak tok wan dia, Abdul Muttalib. Mati Abdul Muttalib, Nabi duduk dengan pak menakan. Sebab apa? Nak hajar kita. Susunan tanggungjawab tu. Kalau mati pak ni duduk dengan tok wan. Sebab tu tok wan dengan cucu ni tak kira. Duit habis pakai apa dengan tok wan ni.
Dengan anak dia nak luku kepala, dengan cucu jangan cipasal. Tu dah ajar sebab apa? Cucu ni nak ayat kata apa? Orang paling sayang lepas dari bapak siapa dia? Kadang ni. Tok Wan. Pak menakan belum tentu lagi. Tak ada Tok Wan baru pak menakan. Nak ajar susun kata kena. Ni, Tok Wan ni sangat sayang pada cucu dia. Apa lagi? Dengan anak dia garang dengan dia. Sebab tu dia susun siap. Bila mati, Nabi pergi duduk dengan Tok Wan. Nak ajar kita apa dia? Selepas pada ayah, siapa sayang pula? Tok Wan Sebab tu Tok Wan ni kalau cucu tak klik dia pergi tengok. Lagi. Mau minta apa dia mepek. Dia buat trik-trik mepek tu pak dia tu. Padahal dia nak tengok cucu. Tambah Tok Jatan apa Tok Tina. Tok Tina lagi teruk dia pergi cucu Tok Wan tak boleh dah. Dia boleh hayundo tu siap. Seminggu duduk sama cucu dia. Tok Wan ni makan nasi kot kedai, kadang-kadang makan Maggi. Ni masalah. Nampak lagi. Dia sayang cucu dia ulang lagi, tidur malam tak lena semua. Betul. Allah tu bagi. Sebab tu Allah susun siap kisah Nabi Muhammad ni nak ajar kita susunan tu. Selepas sayangnya kita ni, yang paling sayang sekali bila Tok Wan kita. Habis Tok Wan kita, hak ambil tanggungjawab sayang sama dia, pak menakan. Pak menakan Abu Talib jaga. Habis pada tu tak ada lah. Nampak lagi. Begitulah dia panggil susunan kita. Molek dalam soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu tuan-tuan, to be continue jarak nak royak lah. Lebih kurang itulah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak baca kitab, saya ambil sikit-sikit ya. Nak baca sesuatu tu lambat. Apa lagi? Kita sempena Muhammad sallallahu Nabi sallallahu kita baca perkisahan ni supaya kita tahu start di mana kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat hebat ni yang boleh memberi syafaat pada kita insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.